Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama Cikgu Rosniza bagi mempelajari Pendidikan Kesenian tahun 4, Unit 5, Secawan Kopi Manis. Antara aktiviti yang kita akan pelajari dalam topik ini ialah yang pertama, kita akan mengenali peralatan domestik, seterusnya bahan media gantian bagi menghasilkan alat domestik, yang ketiga, maksud papier-mâché, kemudian bahan yang digunakan bagi menghasilkan papier-mâché, dan di akhir topik kita akan menonton video bagi menghasilkan karya alat domestik dengan teknik papier-mâché. Di dalam topik ini kita akan mempelajari dan mengenali di antara peralatan domestik, yang mana peralatan domestik ni adalah barang keperluan yang digunakan bagi memudahkan urusan harian kita di rumah. Dan produk ini merupakan nilai estetika yang tinggi yang kini menjadi sebagai barang hiasan. Dan kadang-kadang sukar kita nak dapatkan lagi barang-barang domestik ini. Baik, berikut adalah merupakan peralatan domestik yang mungkin kita gunakan di zaman kini. Kamu boleh rujuk buku teks kesenian kamu di muka surat 46 dan 47. Baik, kita lihat antara bahan yang digunakan berdasarkan nombor. Iaitu yang pertama ni adalah batuk, kemudian kukur kelapa dan sudip. Dan bahan ini diperbuat daripada kayu. Seterusnya, nombor 4, cawan berpiring dan teko diperbuat daripada seramik. Kemudian lesung batu dan batu giling diperbuat daripada batu. Dan tudung saji serta badang diperbuat daripada anyaman buluh dan rotan. Kemudian kacip, puan dan perenjis air mawar diperbuat daripada tembaga. Baik, sekarang kita lihat lebih jelas tentang alat domestik ini yang diperbuat daripada kayu. Iaitu yang pertama, batuk, kukur kelapa serta sudip. Baik, bahan yang diperbuat daripada seramik seperti cawan berpiring, set teko dan cawan dan pinggan. Baik, yang seterusnya diperbuat daripada batu seperti lesung batu, batu giling dan batu kisar. Baik, berikut adalah alat domestik yang diperbuat daripada anyaman buluh dan rotan, iaitu tudung saji yang biasanya kita gunakan untuk menutup makanan, dan tudung duang. Tudung duang ni adalah kraft tangan terkenal bagi masyarakat Bajau di Kota Belud, Sabah. Baik, yang seterusnya ini adalah badang dan nyiru. Badang dan nyiru ni merupakan alat tradisional untuk menganyak padi bagi membuang sekam dan mendapatkan beras yang digunakan oleh masyarakat Melayu. Dan juga alat ini juga boleh digunakan sebagai alas jemuran seperti ikan dan asam keping. Dan sekarang ni mungkin juga kita masih gunakan lagi, tapi kadang-kadang kita gunakan sebagai hiasan di dinding. Baik, alat domestik yang terakhir adalah tembaga. Baik, tembaga contohnya seperti kacip dan dikenali sebagai kacip pinang adalah sejenis pisau yang direka khas untuk mengupas dan memotong pinang. Yang ini pula adalah gobek dan juga dipanggil gobek sirih untuk menghancurkan sirih dengan ramuannya seperti pinang, kapur dan gambir. Dan kebiasaannya gobek sirih ini digunakan oleh orang tua yang tidak bergigi, yang mana ia tidak boleh mengunyah sirih dan ramuannya sekali. Jadi dia akan gunakan gobek sirih ini untuk dilumat-lumatkan bahan-bahan tersebut dan dimakan. Baik, kemudian puan pula yang biasanya kita kenali sebagai tepak sirih ialah bekas tembaga yang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan yang digunakan dalam penyediaan seperti daun sirih yang untuk dimakan. Jadi dalam puan ataupun tepak sirih ini perlulah diletakkan sirih,
kemudian kacip pinang ini, kemudian gobek juga dimasukkan dalam puan dan terdapat 5 peralatan dalam ni yang dipanggil cembul. Dan di dalam cembul ini akan diisikan bahan sirih seperti pinang, kapur, gambir, tembakau dan cengkeh. Yang mana semua bahan-bahan itu dipotong dan dimasukkan di dalam cembul. Dan alat yang seterusnya adalah perenjis air mawar yang digunakan semasa merenjis pengantin. Dan juga yang terakhir adalah dulang. Biasanya digunakan untuk meletakkan bahan-bahan hantaran semasa mengiringi pengantin. Baik, jadi ini antara alat-alat domestik yang diperbuat dari tembaga yang merupakan warisan Melayu turun-temurun mengikut zaman. Baik, setelah kita mengenali peralatan domestik dan bahan-bahan untuk menghasilkannya seperti menghasilkan daripada kayu, seramik, batu, anyaman buluh rotan dan tembaga, jadi sukar kita nak hasilkan bahan-bahan tersebut. Dan kita boleh gunakan bahan media gantian yang lain untuk menghasilkan alat domestik tersebut seperti menggunakan teknik papier-mâché, iaitu lapisan kertas yang disapu dengan air atau bahan pelekat seperti gam untuk membentuk sesuatu objek. Papier-mâché bermaksud kertas kunyah dalam bahasa Perancis, iaitu bahan kompozit yang terdiri daripada pupa ataupun kepingan kertas yang dilekatkan dengan pelekat seperti gam ataupun kanji. Jadi papier-mâché ini telah digunakan selama berabad-abad untuk membuat ukiran, topeng, anak patung, mainan dan juga perabot. Walaupun asal-usul kaedah ini tidak diketahui, ia disyaki telah datang daripada Cina kuno, iaitu di mana kertas pertama dicipta. Dan orang Cina purba membuat hem dari papier-mâché semasa dinasti Han. Terdapat 2 kaedah untuk kita menghasilkan karya dengan menggunakan teknik papier-mâché, iaitu kita buat kaedah yang pertama dengan melekatkan jalur kertas yang telah kita potong atau gunting bersama dengan bahan pelekat seperti gam di atas objek sebagai acuan. Dan yang kedua, kita boleh gunakan kertas yang telah direndam semalaman sehingga kertas itu lembut dan hancur. Maksudnya kertas tu kita cari-cari atau kita potong dan kita rendamkan dalam air. Dan kemudian setelah semalaman, esoknya kita boleh gunakan terus atau kita hancurkan menggunakan pengisar ataupun blender kertas tersebut. Dan kita buang air rendamannya, kemudian kita campurkan kertas tersebut dengan pelekat seperti gam dan seterusnya ditampal pada objek sebagai acuan. Baik, jadi ini antara media untuk membuat papier-mâché. Contoh acuannya kita ada botol air yang kosong atau kita boleh gunakan belon atau kita boleh gunakan pinggan. Jadi ini media dia. Media yang kita boleh gunakan kertas, surat khabar atau majalah, atau kita tak ada bahan tu kita boleh gunakan tisu. Okey. Jadi kita boleh gunting atau carikkan atau lumatkan media-media ini, kemudian dicampurkan dengan gam tadi dan kita lekatkan pada objek sebagai acuan. Jadi bila dah dikeringkan, inilah hasil yang kita akan dapat. Jadi kita kena gunakan lapisan kertas yang banyak serta gam supaya hasil papier-mâché tu lebih kukuh. Baik, ini antara bahan yang kita boleh gunakan sebagai pelekat.
kita kena gunakan gam cair. Tak kisahlah gam cair yang berwarna putih atau gam cair yang jernih pun boleh. Kalau nak jimat mungkin boleh tambahkan dengan air. Letak dalam bekas, tambahkan air dalam gam tersebut. Atau satu lagi, kita boleh juga gunakan tepung kanji atau tepung ubi yang dibancuh di dalam air. Dan dia juga boleh dijadikan gam. Sekiranya kita ada bahan ni, kita boleh gunakan. Jadi ini adalah bahan untuk pelekat. Jom kita tonton video bagi menghasilkan karya cawan dan piring menggunakan kaedah papier-mâché, atau kamu juga boleh lihat dalam buku kesenian tentang langkah-langkah penyediaan menggunakan kaedah ini di dalam buku teks muka surat 48 dan 49.
Baik, sekian saja tentang topik yang kita pelajari pada hari ini. Cikgu nak kamu hasilkan piring atau pinggan dengan teknik papier mâché. Maksudnya, sekiranya kamu tak nak hasilkan cawan pun tidak mengapa. Tapi kamu kena hasilkan piring atau pinggan. Dan setelah siap, tangkap gambar dan hantar dalam Google Form yang cikgu sediakan. Dan kamu juga boleh rujuk buku teks kesenian tahun 4 di muka surat 46 sehingga 49. Sekian, terima kasih.